Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat Muifo semua. Apa khabar hari ini? Semua sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, Bazir Aziz. Bazir Aziz tukar profile pula. Semua sihat ni, semua Muifo doakan semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang nak ikuti usrah Muifo hari ni. Ni usrah lah, kita bersama-sama pasal hal agama. Jadi kita berkumpul-kumpul, maksudnya bila seorang dalam kalangan kita ni berkumpul sama-sama di majlis ilmu, satu tempat yang Allah suka. Jadi kalau macam di kawasan contoh, kalau tempat kediaman kita ke, kita naklah macam ajak anak-anak, kalau ada anak-anak isteri, ajak anak-anak isteri ni duduk dalam satu tempat, dalam majlis, kita baca hadis, kita baca ni, kumpul satu, nanti rumah kita akan dinaungi oleh malaikat. Malaikat ni bilangan dia banyak, tak terhingga bilangannya. Kalau kita nampak berhimpit-himpit, dia datang kepada. Jadi kalau kita berkumpul satu majlis tiap-tiap malam, cuba biasakan. Bukan mudah, tapi kita tak kita biasakan. Maksudnya setiap malam lepas solat maghrib tu, ataupun lepas solat isya, biasakan duduk berkumpul baca hadis-hadis Nabi. Nanti kita siapa nak rumah dia dinaungi oleh malaikat. Malaikat datang bersusun dari dan mendoakan kita. Mudah-mudahan so kita lakukan perkara-perkara yang baik ni. Solat berjemaah, itu satu perkara-perkara yang malaikat suka. Jadi rumah orang Islam ni dia berbeza dengan rumah yang bukan Islam. Faham? Jadi hari ni jangan biasa kalau macam tengok TV lah waktu maghrib kan, macam-macam cerita datang waktu maghrib tu. Itu adalah mujahadah kita, perjuangan kita supaya kita tutup TV. Waktu maghrib jangan sekali-kali, waktu solat jangan sekali-kali buka TV. Jadi kita dah disiplinkan anak-anak kita supaya waktu maghrib ni tutup. Semua TV tutup. So jadikan satu tempat yang penuh rahmat. Maksudnya jadi rumah perbezaan tu ialah rumah orang Islam, dia dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh malaikat-malaikat yang untuk mendoakan kita. Sebab tu dilarang juga kita memelihara anjing sebab bila kita bela anjing, malaikat tak boleh masuk dalam rumah kita. Jadi anjing tu binatang kesayangan, kecuali orang bela dekat kebun-kebun tu, nak jaga kebun dia kan. Bahaya juga kalau tak ada kebun ni, kalau macam kita biarkan tak ada apa kan. Itu sebagai apa yang nak cakap, sebagai persediaan kita lah. Ni hati terluka ni. Hati terluka. Okey. Semangat pagi. Semangat hati terluka. Hati terluka tu tukar sikit profile tu. Boleh ke? Sebab apa tau? Umi kata, sebab apa boleh nak tulis hati terluka, tak salah. Tapi Umi kata sebab perkataan itu adalah doa. Tulis hati bahagia. Nak bahagia. Jadi hari ni siapa yang nak hati terluka? Semua orang tak nak hati terluka kan? Suhana MY, terima kasih sudi live bersama Umi, Roslanlan. So Bazir Aziz, terima kasih. So ada lagi tak boleh share. Umi pun nak sembang sikit hari ni. Kita punya tajuk dia berzikir dengan membaca Al-Quran. Ya, jangan marah ya, hati terluka. Nanti tulis hati bahagia pula. InsyaAllah nanti Allah akan kurniakan hati bahagia. Sebab hati bahagia, sebab semua nak bahagia kan, orang tak nak duka cita. So apa yang Umar cakap tadi tentang rahmat Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak rumah dia dinaungi oleh malaikat rahmat. Dan dalam ada satu hadis kata rumah yang satu tempat yang sunyi macam kubur tu, itulah rumah yang tak dibaca dengan Al-Quran. Jadi rumah ni, setiap rumah
wajib baca Al-Quran. Wajib baca Al-Quran di dalamnya supaya rumah tu tidak sunyi macam kubur tu. Kata Nabi. Jadi kita sama-samalah mengamalkan, insya-Allah. Umi-Fu nasihatkan diri Fu sendiri kan. Diri Fu sendiri, so dengan sahabat-sahabat kita share sama-sama. Mudah-mudahan kita jadi orang yang semangat dalam memperjuangkan agama Islam. Kita jadi orang semangat dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ana Madiah. Nurul Izzah. Nurul Izzah. So hari ni kita kena sama-sama lah, sama-sama berusaha macam mana nak capai redha Allah Subhanahu wa taala. Apa erti redha Allah Subhanahu wa taala? Itu redha Allah Subhanahu wa taala ialah kasih sayang Allah. Jadi kita ni nak dapat kasih sayang Allah. Okey. Kalau dekat dunia ni contohlah, tak usahlah benda, tak usahlah kita nampak jauh sangat. Kita nampak menteri besar lah, contoh menteri besar. Kalau macam Umi menteri besar Selangor, adakah Umi mesti kita nak dapat kasih sayang menteri besar Selangor? Contoh kan, kita orang biasa kan, kita tak ada apa-apa. Jadi tapi hari ni sebenarnya kita manusia ni hebat Allah bagi jadi, sebab Allah pandang manusia ni sangat hebat. Maksudnya Allah pandang manusia ni sangat istimewa. Allah jadikan kita ni sangat istimewa, dan Allah bagi peluang kita untuk mencintainya, mencintai raja pemilik alam. Ya elah Kamila, banyaklah, alhamdulillah. So bahagia insya-Allah. So kita diberi peluang untuk mencintai Raja pencinta alam, Raja pencipta alam ni yang maha kuasa, yang maha luas kekuasaannya, tiada tolak bandingnya, yang kekal abadi selama-lamanya. Allah bagi kita peluang mencintainya. Dan Allah sentiasa menunggu cinta kita. Allah sentiasa menunggu cinta kita, kasih kita kepadanya. Jadi so kita peluang tak? Istimewa tak kita ni? Istimewa. Biarlah di dunia ni kita tak dapat nak kita tak dapat nak kasih sayang, nak dapat kasih sayang daripada orang-orang orang kata orang-orang yang kenamaan ke apa, tak apa. Itu tak penting, tapi yang penting hari ni kita dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ni, nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ni, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Jadi kita jadilah hamba yang soleh dan solehah. Maksudnya mengamalkan perkara-perkara yang soleh, melakukan amalan soleh. Yang amalan-amalan soleh ni, mana amalan-amalan soleh ni Allah suka. Allah suka amalan-amalan soleh ni. Tapi sebelum tu apa yang kita buat ialah polish hati kita dulu. Polish hati kita, bersihkan hati kita. Sebab setiap amalan tu yang tak bersih hati, penuh dengan riak, ujub, penuh dengan hati yang rasa bangga, dan itu Allah tak terima. Maksudnya polish hati kita supaya kita lakukan perkara-perkara itu dengan keikhlasan hati. Bukan mudah. Hanya setiap individu, setiap orang dia sendiri yang tahu dalam keadaan diri dia macam mana, macam mana dia nak polish hati dia. Maksudnya cuma kita buat amalan-amalan ni, so semakin hari kita perbaiki hati kita. Bila kita tengok, ini tak boleh ni, kan? Bila dia datang riak, takbur, kita kena lawan. Sebab dia akan datang. Syaitan yang ujub riak ni akan datang, membangga-banggakan dengan amalan-amalan kita. Rasanya kita dah lebih daripada orang lain lah, rasa macam-macam lah perasaan tu, dan kita kena lawan. So bila hati kita bersih, hati kita jernih, kita akan nampak keburukan-keburukan tu, kita akan nampak, maksudnya Allah akan bagi nampak kepada kita, dan kita dapat melawan dia. Tapi bila hati kita semakin kotor, kita biarkan, kita tak polish hati kita, satu kali kita buat dosa, titik hitam akan datang ke hati kita. Satu kali kita buat dosa, titik hitam. Lama-lama hati kita semakin kotor, semakin berkeladak, dan kita hingga tak nampak dah. Kan air kan yang berkeladak tu macam mana, tak nampak kejernihan dia kan. So kita tak nampak dah, semakin kita tak nampak kebaikan dah. Yang datang keburukan ke kebaikan tu kita tak nampak, kita macam kita nampak biasa saja. Jadi so kita kena polish apa yang penting, kita polish hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi hidup ni kita sebut zikir ni maksudnya maksudnya kita menyebut nama Allah, memuji Allah. Itu zikir kepada Allah. Sebab zikir itulah amalan-amalan zikir itu mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jadi bila sebab yang dalam keadaan yang keadaan begini, bila hati dah bersih, kita sentiasa tak dapat kita bila Allah datangi ujian demi ujian kepada kita, so kita sentiasa bersangka baik, kita berdamai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak benda macam Allah datangkan satu ujian tu, kita rasa ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita cuba berdamai dengan takdir sebab segalanya berhikmah. Segala berhikmah. Jadi berzikir dengan membaca Al-Quran. Ni Tahir. Berzikir dengan membaca Al-Quran. Jadi Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Azkar. Ketahuilah bahawa Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Maka selayaknya apabila Al-Quran itu dibaca secara tetap setiap hari dan jangan sampai tidak membacanya siang ataupun malam. Jangan sekali-kali Al-Quran itu tidak dibaca sama ada waktu siang atau waktu malam. Tak sempat waktu siang, waktu malam. Kalau boleh setiap waktu ambil sedikit Al-Quran. Maksudnya kita buka satu helaian Al-Quran tu kita baca. Kan? Kalau tak dapat banyak baca 3-4 baris pun kita baca dan kita faham makna dia. Sebab kalau kita tak faham tu rugilah, sebab sekarang Quran tafsir pun ada, walaupun kita tak mahir dalam bahasa Arab, so kita baca tafsir dia insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya." Al-Quran akan datang sebagai syafaat pada orang yang bagi orang yang membacanya. Bacalah Al-Zahrawin, iaitu 2 bunga Al-Quran. Apa dia 2 bunga Al-Quran ni? 2 bunga Al-Quran ni yakni surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi riwayat ini, hadis ini adalah riwayat Muslim. Jadi 2 bunga Al-Quran tu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Dan disunatkan membaca surah Al-Baqarah berdasarkan hadis. Hadis kata apa? Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah seseorang yang dibaca Al-Quran di dalamnya. Kan kita takut yang gangguan-gangguan syaitan yang banyak datang. Sebab kadang-kadang macam itulah, kadang-kadang anak-anak suka bergaduh je. Ada je benda yang nak bergaduh. So ada benda yang kadang-kadang tak nampak macam nak berebut-rebut, tapi kita dah kenakan ni, maksudnya dah bagi dah sama rata, tapi masih bergaduh lagi. Itu angkara syaitan. Jadi syaitan dah masuk rumah ni. Kalau masuk rumah tanpa bagi salam pun syaitan akan ikut masuk. Dan apa yang Nabi ajar kita, bacalah surah Al-Baqarah untuk mengeluar, maksudnya syaitan akan lari daripada rumah kita. Jadi dia tahan, maksudnya kalau kita baca surah Al-Baqarah ni kalau dalam masa seminggu. Kalau kita baca surah Al-Baqarah ni dalam seminggu tu, syaitan memang tak boleh masuk dalam rumah kita. Dia macam pagar rumah lah. Kan? Kalau rumah pandai kita buat pagar kan, takut binatang-binatang masuk, tapi syaitan dia akan masuk je ikut kita. Jadi sebagai anak-anak kita bergaduh, bagi suami isteri berbala-bala, kan? Itu panas-panas tu menyebabkan syaitan yang menghasutkan. Kadang-kadang perkara kecil je jadi besar. So jangan tak tahu, sebab kita ni hidup berkongsi alam. Mereka ada, tapi kita tak nampak. Tapi kalau kita nampak mereka ni lebih banyak daripada kita. Kalau kita nampak jarum tu tak terbilang bilangan banyak tu kan. Mereka macam itulah. Itulah Nabi kata waktu senja bawalah anak-anak kamu masuk. Tutuplah pintu serapatnya. Ada dalam hadis mengatakan supaya apa? Sekarang ni orang muda sebiasa Umi tengok macam biasa je duduk kat luar waktu senja-senja. Biar anak main-main kat waktu senja. So kita kena ingat pesan Nabi ni ya, Liana Wan Ali. So kita ingat pesan Nabi ni supaya jangan bermain
Jangan biarkan anak-anak bermain di waktu maghrib, waktu yang senja tu, waktu yang dah pukul 6.30 tu masuk dalam rumah, tutup pintu elok-elok. Kalau siapa nak masuk rumah, bagi salam. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kan. Tak ada rumah assalam, kita tambah lagi Assalamualaikum wa alaika ibadikas salihin. Lepas tu tambah lagi selalu Assalamualaikum ya Rasulullah. Nak tambah, maksudnya nak dapatkan rezeki lagi, baca lagi surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, baca Qul Huwallah sebanyak 3 kali, insya-Allah. Nanti syaitan pun tak ikut masuk dalam rumah kita, malaikat rahmat akan ada dalam rumah kita, dan Allah akan perluaskan rezeki kita hingga melimpah ruah, insya-Allah. Itu amalkan tu, insya-Allah. Disunatkan baca surah Al-Baqarah berdasarkan hadis, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah seorang yang dibacakan surah Al-Baqarah. Semua orang tahu kan? Tapi nak baca surah Al-Baqarah ni panjang. Mungkin kita pakat-pakat dengan family kita. So Alung baca sikit, Angah baca sikit ke semacam tu. Jadi kita dapat baca satu ni, insya-Allah. Liana Wan Ali, insya-Allah. Jadi disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat berdasarkan hadis. Sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka Allah akan memancarkan cahaya untuknya dari antara dua Jumaat. Riwayat Hakim. Hadis ini memiliki beberapa sanad yang saling menguatkan antara satu dengan lain. Kesemua menunjukkan di atas disyariatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Jadikan amalan ni pada hari Jumaat tu, maksudnya bermula daripada malam Jumaat tu kita bacalah surah Al-Kahfi. Setidak-tidaknya kadang kita biasalah kan, kadang sibuk kita, sama juga dengan kalau sibuk kita bacalah 10 ayat dulu. 10 ayat surah Al-Kahfi, kemudian sambunglah esoknya. Dia boleh baca sampai selepas asar, sebelum maghrib. Baca surah Al-Kahfi, sambung baca. Tapi kalau seeloknya kita teruskan baca surah Al-Kahfi itu 110 ayat. Di mana nanti Allah akan bagi cahaya, Allah akan datang cahaya kepada kita sampai minggu seterusnya. Surah Al-Kahfi ni mengikut hadis dia kita untuk elakkan daripada Dajjal, maksudnya kita dilindungi oleh Dajjal ni. So kedatangan Dajjal ni sangat bahaya, terutama orang perempuan. Sebab masa kedatangan Dajjal ni keadaan yang sangat dah sangat teruk kan. Maksudnya penyakit banyak, keadaan tak ada hujan, panas semua. Kan semua menyebabkan orang perempuan tak tahan. Kalau lelaki pun tak tahu, perempuan pun tak tahan. Sebab apa? Anak dah menangis, tak ada makanan, tak ada apa semua. Jadi orang Islam ni cuma dapat dengan zikir je. Jadi bila kita itu, sebab kita kena ada persediaan. Sebab kita ialah zaman sekarang ialah zaman yang sangat dekat. Zaman perakhiran dah. Zaman perakhiran dah. Bila zaman perakhiran ni, adakah kita mau kita nak dengar macam yelah zaman akhir, kita dengar macam tu? Kita kena buat persediaan demi persediaan. Apa yang Nabi kata, kita kena ikut. Bacalah surah Al-Kahfi pada setiap malam Jumaat. Kalau boleh baca hari-hari lagi bagus. Bacalah pada setiap malam. Kalau kita maksudnya hari tu kita miss baca surah Al-Kahfi, tak dapat, bacalah maksudnya hari seterusnya baca lagi. Kan, baca. Sebab kita tak boleh miss dengan baca ni, baca surah Al-Kahfi ni. Disunatkan membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi ni secara tetap berdasarkan hadis. Sesiapa yang memelihara mewiridkan bacaan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada Dajjal. 10 ayat tu wajib. Hafal surah, kalau boleh hafal surah 10 surah yang 10 ayat yang awal surah Al-Kahfi. Dan disunatkan membaca surah Al-Mulk Tabarak ni berdasarkan hadis, sesungguhnya salah satu daripada Al-Quran itu terdiri daripada 30 ayat yang dapat memberi syafaat kepada seseorang yang membacanya, bahkan dosa-dosanya akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim.
Jadi kita dah tahu dah kan. Semalam pun Mufur dah cerita tentang surah Al-Mulk yang mana kita digalakkan membaca kan. Disuruh membaca surah Al-Mulk ni, dan bila kita baca ni Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan dia membawa syafaat kepada kita. Dia akan jadi teman kita dalam kubur. Bayangkan dalam kubur tu yang alam yang gelap gelita, penuh ular. Cuba aku tak percaya, rasa macam nak tengok apa dalam tanah tu. Kita korek sikit dengan cangkul. Korek-korek ada semut, korek-korek ada lipan, korek-korek ada ulat, korek-korek kan. Apa tu yang dalam tanah? So kita lah bakal duduk dalam tanah tu. Ya, duduk dalam tanah dalam alam yang sangat gelap gelita. Ya Allah, kalau kita tak ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, siapalah kita masa tu, ya Allah, siksanya, ada azabnya ya. Jadi kita sebagai persediaan, bacalah surah Al-Mulk, jangan tinggal ya, 30 ayat. Sakinah dah hafal, Sakinah, Diana dah hafal ya, insya-Allah. So 30 ayat semua Mifo, serulah diri pun sendiri. So serukan sahabat-sahabat semua hafal 30 ayat tu, supaya kita senang baca. Di mana-mana ketika kalau sambil drive pun boleh baca surah Al-Mulk kan? Boleh baca surah Al-Mulk sebab dia nak jadi peneman kita ni. Jadi benar nak jadi peneman kita, dia mestilah di hati kita, betul? Contoh kalau macam kata Liana ke, Sakinah, Kamila ke, so dia nak jadi teman kita, mestilah dia di hati kita, betul? Maksudnya kita selalu macam sebut semua kan. Jadi kalau kita nama surah Al-Mulk pun jarang kita sebut, jarang kita baca, jarang kita ni, macam mana dia nak bagaimana kita nak kita nak katakan dia sebagai kawan kita? Bagaimana dia nak katakan kita sebagai kawan dia? Kita sebut dia pun tak. Kan? Jadi of course lah hari ni kita Al-Mulk tu di hati kita. InsyaAllah. Dengan izin Allah SWT. Yang penting ialah kita dapat keampunan dari Allah SWT. Yakin tu. Yakin. Kita ni Islam ni maksudnya mengajar kita dengan keyakinan. Apa yang Allah kata, kita kena yakin. Kalau kita nak berdoa, kalau kita sendiri pun tak yakin, Allah tak akan sampaikan. Kita kena yakin. Sebab kita kena tahu sifat Allah tu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha baik. Semua kita dah tahu sifat Allah tu kan. Jadi Allah akan makbulkan permintaan hamba dia. Allah tak akan tolak permintaan hamba dia. Yakin dengan sifat Allah tu. Jadi bila kita yakin, so Allah akan Allah akan kabulkan permintaan kita. Jadi bila kita baca hadis, kita kena yakin, kita beriman dengan hadis ni. Beriman dengan pesan Rasulullah SAW ni. So bahawa kita bacalah surah Al-Mulk. Nanti surah Al-Mulk ni adalah sebagai peneman kita di dalam alam kita yang sangat sunyi. Menjadi peneman kita dalam keadaan yang gelap gelita, di mana kita akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni sangat garang, takut nak tengok dia, kan. Suara dia tu entah macam mana. Nanti kalau kata kita salah menjawab, dia akan benamkan kita 70 hasta masuk dalam bumi. Dia tarik pula lagi. Bila dia tarik lagi, tak dapat jawab lagi, dia benamkan lagi. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Takut sangatlah kan. Tapi kita kena buat persediaan, insya-Allah. Bacalah surah Al-Mulk, nasihatlah diri kita, nasihat anak-anak kita, nasihat orang-orang yang dekat dengan kita, supaya kita beramal dengan surah Al-Mulk yang sangat kita baca. Dan kita rasa bila kita baca Al-Quran ni, kita akan rasa tenang, jiwa kita akan rasa tenang. Kita tak akan rasa resah dan gelisah. Allah akan ampun dosa kita. Bila tu yang nak dengar kan Indah Kamilah. So kita bila Allah ampunkan dosa kita, maksudnya tenang tak jiwa kita? Tenanglah, Allah ampunkan dosa kita dan Allah akan pandukan kita ke jalan yang benar, insya-Allah. Jadi apabila selesai membaca surah Al-Qiyamah yang disunatkan membacanya, surah Al-Qiyamah disunatkan membaca, tentu tidak termasuk orang-orang yang menyaksikan di atas yang demikian itu kami telah beriman kepada Allah. Setelah membaca surah Al-Mursalat disunatkan mengucap amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Amanna billah.
kami beriman kepada Allah, dan jika membaca surah At-Tin disunatkan mengucap bala wa ana ala zalika minasyahidin. Tentu dan saya termasuk orang-orang yang menyaksikan atas demikian itu. Riwayat Abu Daud. Dan disunat juga membaca Al-Quran dengan suara lagu yang bagus. Kadang dapat baca suara kita baca, pertama kita baca dengan tertil, baca dengan betul hukum tajwid dia. Kan, yang mana dengung kita dengung, yang mana hukum izhar tu kita tak boleh dengung, yang mana tu kita ikut, kan, yang dia punya hukum tajwid dia. Hukum tajwid ni dia tak perlu pun kita baca nak cakap, hukum tajwid ni tak perlu pun kita hafal lah, maksudnya setengah orang kita baca, kita tahu hukum dia tapi kita tak tahu nak sebut hukum dia. Tak perlu pun, maksudnya semua tak kalau boleh tak apa, maksudnya ini hukum apa izhar, ini hukum apa ikhfa, ini hukum apa idgham al-ghunah, idgham bila ghunah, kita tahu. Tapi kalau yang kita tak tahu, memadailah kita baca dengan betul. Yang ni bila bertemu dengan ni, mim bertemu dengan ba, baca hukum dia apa, mim bertemu dengan mim, baca dia hukum dia apa, kita madai, kita baca dengan betul, insya-Allah. Dan disunatkan kita baca dengan bagus, sebab Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi baca dengan sedap. Dengan sedap. Kalau ada suara sedap, bacalah dengan sedap. Baca dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita baca dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita baca ni Allah suka. Allah suka kita baca Al-Quran. Bila Allah suka baca Al-Quran, maksudnya Allah redha kita. Dan disunatkan berdoa. Sebab tu mengkhatamkan Al-Quran bukan dengan doa khusus, tetapi dengan doa-doa yang dikuasai dengan mudah. Bacalah lepas dah kita khatam Al-Quran, bacalah, dan bukan semestinya baca doa khusus, tapi bacalah doa-doa yang mudah, yang kita boleh faham apa yang kita doa. Kadang-kadang bab doa ni kadang kita baca tapi kita baca tapi kita tak faham makna dia. Kamila, macam mana? Okey tak suara Umi? Live hari ni okey tak? Ada jelas ke tak? Jadi kalau kita baca dengan faham, maksudnya kita baca doa ni, biarpun sikit kita baca doa tapi kita faham makna dia. Kita nak baca kita doa dengan faham. Dan satu lagi Umi pun nak pesan, kalau kita baca doa, so apa yang kita baca doa, kita sunat kita baca tu dengan kita mula dengan selawat. Setiap doa kita ni, walaupun kita nak doa dalam bahasa Melayu pun, bahasa Melayu ke, sebab Allah tu Maha mengetahui. Kalau kita tak boleh dalam bahasa Arab, doalah bahasa Melayu. Kan nak doa pun semua orang takut, tak tahu nak bahasa Arab. Tapi kalau kita bahasa Arab pun, kalau kita tak faham makna dia, kita tahu kita baca apa, betul kita baca doa ni kan. Mulakan dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhiri. So kita baca doa tu, kita mula dengan selawat kepada Nabi. Dan selawat Nabi ni disunatkan kita bila kita baca ni, ketika kita selawat ni, kita nak berdoa, kita baca malam Jumaat dan setiap majlis pertemuan apa, kita selawat, kita mula dengan selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan perkongsian sedikit Umi Fu hari ni membawa manfaat kepada sahabat-sahabat. Jangan lupa share supaya ada sahabat-sahabat lain yang tercari-cari nak sesuatu. Kadang-kadang hidayah Allah ni, hidayah Allah SWT ni, kita tak tahu. Kita tak tahu yang mana satu yang kita nak boleh dapat. Kadang orang tu dia cari-cari, apalah dia nak macam contoh dia dalam kesusahan lah. Contoh dia dalam kesusahan, dia cari sesuatu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia cari sesuatu nur Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cari. Dia cari, tiba-tiba dia terdengar kata-kata yang adalah yang Allah nak jentik hati dia. Kadang-kadang perkataan-perkataan ni, cuba ni hari ni kalau tulis dekat kalau kita type dekat FB ke mana-mana, tulislah perkataan yang baik-baik. Kan? Tadi macam sekejap tadi Umi pun baca
satu tulisan yang dia tulis macam satu perkataan yang tak berapa bagus lah, ucapan yang tak berapa bagus, dan kita rasa macam ini mesti akan bila kita ucapkan satu benda yang tak bagus, bila sahabat-sahabat kita yang lain baca, mungkin menggoreskan hati dan perasaan mereka. Kalau boleh kita elakkan daripada perkataan-perkataan yang menggoreskan hati mereka, kan, supaya kita dapat kita memanfaatkan kita memanfaatkan ilmu ni, maksudnya apa yang nak cakap, kita memanfaatkan apa yang kita guna internet ni, kita gunakan alam maya ni sebagai untuk jalan dakwah kita kepada sahabat-sahabat kita. Sebenarnya bila kita berucap tentang perkara-perkara yang baik ni, kita ucap bukanlah kita ucap ni sebenarnya kita kata ni untuk orang. Sebenarnya di baliknya kalau kita tunjuk dekat satu jari tu, lima jari tu akan tunjuk, maksudnya akan kepada kita. Jadi bila kita nasihat orang yang baik-baik, so apatah lagi kepada kita, sebenarnya kita nasihat kepada diri sendiri. Diri sendiri ni perlu nasihat banyak-banyak supaya kita selalu remind kat diri kita supaya kita tak lakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala, supaya kita sentiasa cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Hari ini kalau kita tak buat sesuatu benda mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita macam contoh, bila kita datangi ujian demi ujian, kita cepat menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata apalah ujian ni, kan? So kenapalah aku jadi macam ni? Kenapalah orang lain tak ada macam aku? Kenapalah aku jadi macam ni? Kita selalu menyalahkan. Kita selalu nak menyalahkan diri. Kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang itu disebabkan apa? Disebab kekurangan amalan rohani kita. Jadi hari ni kalau dekat luar, makanan kat luar, maksudnya perut kita ni nak makan, kan? Kita nak makan, kita sediakan makan pagi. Kita cuba cari makan tengah hari, kita cuba cari makan malam, kan? Nak isikan perut kita ni jasmani kita, kan? Tapi rohani kita, pengisian rohani itu sangat perlu sebenarnya. Sebab orang dalam contoh dalam masa apa yang Nabi kata semasa Duhan nanti kita umat Islam ni memang umat ni memang dah tak ada makanan. Masa Duhan ni bila lepas daripada Duhan ni, dia semua down, semua tak ada makanan, tak ada apa, kita ni akan memang kebuluh lah, tak ada makanan. Macam mana tu keadaan kita yang tak ada makanan, tak ada apa? Tapi orang mukmin, Nabi kata, akan terasa kenyang. Kenyang macam mana? Dengan zikrullah. Dengan zikir. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Taala, kita akan rasa kenyang. Kita akan rasa, Allah akan bagi satu perasaan yang tak rasa nak lapar dah. Itu maksudnya, apa maksudnya? Makanan rohani itu ialah yang sangat penting daripada makanan jasmani. Dan kita umat Islam digalakkan berpuasa. Cubalah berpuasa, ajar diri berpuasa. Kalau tak boleh sehari berpuasa, maksudnya sehari contoh. Kalau tak boleh dalam sebulan tu, kita puasalah 3 hari dalam sebulan. 3 hari sebulan. Kalau boleh setiap minggu tu lagi bagus. Puasa hari Isnin, Senin kita puasa hari Khamis, kan? Seminggu berapa kali tu? Ada 2 kali berpuasa kali. Kita ikut sunnah Nabi berpuasa macam tu. Jadi supaya bila kita berpuasa, apa yang kita dapat? Kita berpuasa ni untuk Allah. Kita nak dapat kasih sayang Allah. Jadi kita berpuasa ni untuk Allah. Jadi kita berpuasa dan kita dapat kasih sayang Allah, dan kita dapat mengawal nafsu makan kita, nafsu kita yang sentiasa nak menjahanamkan kita. Nafsu ni memang jahat sekali, jahat. Kita rasa tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Kita rasalah macam mana betapa indahnya berada di bulan Ramadan, bulan yang puasa. Tapi sebelum ni kita buat latihan-latihan kita berpuasa supaya
kita dapat mengekangkan nafsu kita yang tak baik tu, supaya kita jadi insan yang kita capai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kena selalu nak sembang pasal capai redha Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita hari ni kita nak capai redha Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak supaya kita pulang nanti tidak dalam keadaan yang tidak menyesal. Kan? Ya sahabat-sahabat. Bazik Aziz, Kamila, Liana, siapa yang ada dalam sini, so marilah sama-sama kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, buat sesuatu yang Allah suka. Hari ni kita buat apa yang Allah suka. Jadi of course lah, ibadat orang wajib tu kita perbaiki. Jadi yang biasa solat yang lambat-lambat, yang biasa kalau dah waktu kita buat abaikan, kita cepat solat cepat-cepat awal waktu. Kita cepat-cepat awal waktu. Jadi orang yang disiplin waktu. Maksudnya bila masuk solat, kecualilah bila ada perkara-perkara yang penting. Kan? Ada perkara, contohlah kalau Ila Kamila tengah masak ni, lagi suami nak balik nak makan. So nanti timbul pula datang kemarahan sebab dia balik makan, lepas tu mungkin dia nak pergi pejabat. Kalau Umi Fu dululah, mungkin kadang-kadang dia nak pergi pejabat balik kan. So nak pejabat nanti lambat. So habiskan masak tu, lepas tu terus amal. Maksudnya dalam waktu yang solat tu, kita bukan buat perkara-perkara yang larut. Contoh kita masih lagi tengok handphone, kita masih lagi tengok TV, kita masih lagi pergi buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Maksudnya sedangkan kita waktu tu ialah waktu kita utamakan waktu solat. Kan? Kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita solat. Maksudnya lepas tu kita biasa amalkan puasa sunat. Kita puasa yang mana boleh, cubalah belajar buat puasa sunat. Puasa hari Senin, kalau yang mana kadang-kadang yelah, kalau kita tak biasa, halangan tu akan datang. Nanti kalau kau puasa, nanti kau tak larat. Nanti kalau kau puasa, kau nak jaga anak macam mana. Nanti kalau kau puasa, tu syaitan, tu nafsu tu, jangan ikut. Jadi kita kena buat, kita nak dapat yang lebih baik. Maksudnya kita jangan ikut kehendak nafsu. Kan bila nak puasa, Umi pun samalah. Kata, nanti kau nak buat kerja macam mana? Kan dah tak larat. So memang dia akan kata macam tu. So kalau boleh kita buat, kita amalkan puasa, setidaknya berpuasalah dalam sebulan kita ada 3 hari berpuasa. Upgrade diri kita. Kalau biasa dah puasa, puasa dah Umi Fu dah biasa dah puasa tak ni. So kita biasa dah 3 kali dalam sebulan. Upgrade lagi. So buat lagi. Sebab kita berpuasa ni untuk Allah. Dan Allah sangat suka orang berpuasa. Umi pun dapat rasa bila kita berpuasa, kita akan rasa macam terutama waktu ketika berpuasa. Ketika berpuasa tu memang sangat indah sebelum berpuasa, dan satu benda yang macam kita nak sesuatu, Allah cepat makbulkan. Cepat makbul. Memang orang berpuasa ni Allah akan angkat doa dia. Maksudnya Allah akan terima doa dia. Dia minta lah apa saja, dia minta, tapi Allah tak ada. Dah minta dah Mifo, dah puasa dah tapi tak dapat. Allah akan bagi waktu yang sesuai untuk kita. Jangan bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Taala. Hari ni kita selalu nak bersangka buruk dengan Allah ni. Bila Allah kata kan, orang ni bila Allah bagi nikmat, dia akan mengucapkan syukur. Tapi bila Allah bagi sesuatu ujian, bagi sesuatu ni, dia mula dah salah menyalah. Jadi kita tak nak jadi orang yang macam tu. Orang beriman sentiasa bersyukur. Allah bagi ke, Allah tak bagi ke, kita sentiasa bersyukur dan bersangka baik. Allah bagi, syukur, alhamdulillah, sujud banyak kepada Allah SWT. Allah tak bagi, bersangka baik. Mungkin bukan waktu yang sesuai Allah nak kabulkan permintaan kita. Kan? Jadi orang beriman memang sentiasa diuji. Kadang-kadang kita nak sesuatu, dia tak terus dapat direct macam tu. Kadang kita takutkan hari ni kalau kita terus dapat, kita rasa kita berada dalam nikmat Allah SWT. Rupa-rupanya kita berada dalam istidraj. Dalam keadaan Allah yang Allah lambung lagi sehingga sampai ketika waktu yang dia dah ambil. So kita akan jadi orang yang sangat rugi, sangat menyesal. Nauzubillah. Jadi kita dapat kasih sayang Allah Taala. Biar lambat Allah nak bagi sesuatu sebab Allah tahu waktu yang sesuai. Tapi kadang-kadang bila Allah nak bagi yang kata kita terdetik sedikit je dalam hati kita.
Allah dah sampai dah. Kan? Maha baiknya Allah, maha kasih sayang Allah. Sebab setiap apa yang Allah duga kita, Allah uji kita, kan? Allah uji kita tu, kita akan rasa ujian tu, bila Allah uji kita tu, uh, bukan dia uji semata-mata uji. Bukan maksudnya kita akan rasa, dalam ujian tu kita akan rasa kemanisannya. Percayalah. Kita akan rasa kasih sayang Allah, maha baiknya Allah. Kan? So, kita yang bermula, yang ni Umi Fu nak seru kita semua mula bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat ujian, first step mendapat ujian tu, bila kita nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita terus bersangka baik. Oh, ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang lebih baik Allah nak bagi ke aku. Kita ucaplah kita ucaplah sesuatu yang perkara, maksudnya perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita katalah macam Umi Fu ajar semalam, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita katalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita selalu kita ucap tu. Sebab apa? Kita ni manusia sangat lemah. Kan? Kita ni selalu menzalimi diri kita sendiri. Kita ni selalu menzalimi diri kita sendiri. Sehingga kadang-kadang kita buat, Allah datangkan musibah-musibah ni kadang-kadang daripada kezaliman kita sendiri. Yang kesalahan yang kita lakukan tanpa sedar. Kita yang menzalimkan diri sendiri. Kita nak berdoa ni, nak Allah terima, kita kena hambakan diri kita. Kita kena merendahkan diri kita. Kita kena mengaku kesalahan-kesalahan kita. So kalau hari ini Allah masih tak makbulkan permintaan kita, datanglah kepada Allah SWT. Datang lagi sekali merendahkan diri pada Allah SWT. Rayu dengan serayu-rayu dengan apa? Dari hati kita. Panggil Allah dalam hati kita. Tak tahulah kalau dapat. Ni sebab ni nak rasa macam mana penghayatan kita kepada Allah SWT. Kita nak tak kita nak rasa tenang, rasa damai, nak selalu berdamai dengan takdir, nak rasa bila datang musibah kita akan tak rasa mengelabah, tak rasa gundah gulana, nak tak nak perasaan macam tu. Bila kita nak dapat yang macam tu, kita kena dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita dekatkan hati. Maksudnya, kita kena dalam satu hari tu, kita ada ambil masa kita bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu malam tu lah yang paling sesuai. Kalau waktu yang siang-siang ni, orang ada keliling, kadang-kadang orang panggil apa. Waktu malam tu, bila kita bangun bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita panggil Allah tu dalam-dalam. Kalau kita sebut Allah, kita sebut Allah tu dalam hati kita, dalam. Kita tak sebut Allah di mulut saja, tapi hati kita panggil Allah sedalam-dalam. Cuba sebut Allah sedalam-dalam hati kita. Bila rasa, cuba buat. Bisa sebut Allah dalam-dalam hati kita, insya-Allah kita akan rasa ketenangan yang sangat abadi, insya-Allah. Itu maksudnya kita cuba mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. InsyaAllah. Mudah-mudahan sikit perkongsian Umi Fu ini, kalau kita cakap banyak pun tak ada makna kalau kita tak lakukan, kita tak amalkan. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Jadi Al-Quran itu adalah satu zikir yang paling utama. Kita zikir. Jadi Al-Quran ni jangan tinggal satu hari, kita jangan tinggal dia. Pagi, petang, kalau boleh bacalah pagi dan petang. So kita hayati, insya-Allah. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua, ya. Bazir Aziz, Liana, Ali, siapa-siapa yang sudi live bersama Umi Fu ni, semua gerak dari Allah SWT. Tidak Allah gerakkan hati kita untuk sama ni Allah nak bagi kita ilmu. Mungkin Allah nak bagi kita sikit Allah nak detik hati kita supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita jadi insan yang Allah sayang. Mudah-mudahan kita jadi insan yang Allah redha. Mudah-mudahan kita bukan diri kita saja, kita dapat bawa ramai keluarga kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
online kita selawat tafrijiyah. Siapa dah hafal selawat tafrijiyah? So Umi Fu suka baca selawat tafrijiyah ni sebab selawat tafrijiyah ni ada banyak peristiwa yang yang Allah cepat makbulkan permintaan kita. Kan dulu Umi Fu dah pernah, kalau siapa dah pernah dengar live Umi Fu cerita macam mana guru Umi dapat bila dia baca di dalam kesusahan, dia baca selawat tafrijiyah ni, Allah datang pertolongan serta merta. Tu kita amalkan selawat tafrijiyah ni. So dia ada selalu Umi Fu selalu naik turun dalam wall Umi Fu. InsyaAllah sama-samalah kita hafal selawat ni, tak panjang pun. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tuqta bil hawaij wa tunal bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share ya. Okay, bye.